Fokus perkembangan dari Sabah petang ini, Persekutuan Industri Sabah perlu manfaat peluang perniagaan dalam inisiatif Sabah Maju Jaya. Terus langsung bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Ya, baik Nurul. Persekutuan Industri Sabah FSI diminta supaya memanfaatkan peluang perniagaan dan pelaburan yang banyak ditawarkan dalam inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ini memandangkan SMJ adalah antara aspirasi utama kerajaan negeri dalam membawa pembangunan pesat secara menyeluruh ke Sabah. Menurut Datuk Haji Ji, menerusi SMJ, Sabah berjaya memeterai perjanjian kerjasama komersial CCA dengan Petronas dalam sektor minyak dan gas yang menyediakan ruang luas dalam perniagaan. Jelas beliau, kerajaan negeri sentiasa memberi sokongan kepada FSI serta pemain industri di negeri ini dengan menggalakkan pertumbuhan perniagaan. Sebagai pemimpin negeri, Datuk Haji Ji juga beraspirasi untuk melakar laluan ke arah Sabah yang progresif dengan usaha berterusan membawa lebih banyak kemajuan untuk Sabah. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena Majlis Makan Malam Ulang Tahun FSI ke-39 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Ya, sementara itu dalam majlis sama, Presiden FSI Richard Lim berkata FSI yang menghampiri 4 dekad akan meneruskan khidmatnya kepada lebih 200 ahli dengan membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Katanya FSI juga sentiasa menggalakkan ahlinya untuk terus mengembangkan produktiviti masing-masing ke peringkat lebih tinggi dan global dengan menyasarkan jajaran kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina BIM IAGA. Dalam masa sama, beliau berkata keperluan aksesibiliti yang kondusif seperti perniagaan mesra kerajaan, akses infrastruktur yang baik serta kemudahan seperti bekalan air dan tenaga elektrik antara perkara utama dalam terus memacu perkembangan perindustrian di negeri ini. Richard turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang sentiasa memberi sokongan kepada FSI dalam sebarang penganjuran program bersama pemain industri dari luar negara. Pesta nelayan diharap dapat menjadi medium untuk golongan nelayan khususnya di daerah Kuala Penyu dan menumbuk memajukan produk keluaran masing-masing. Sehubungan itu, Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelaras Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menggalakkan mereka membuat inovasi dan kreativiti untuk mempelbagai produk dengan dibantu agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan. Saya yakin dengan bantuan agensi-agensi kerajaan, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Ko-Nelayan dan agensi-agensi yang lain daripada pusat, LKIM dan sebagainya dapat membimbing golongan nelayan ini. Dan saya yakin nelayan di kawasan kita, khususnya di kawasan Kuala Penyu menumbuk ini dapat mempunyai semangat baharu untuk sama-sama memajukan diri. Datuk Arifin berkata demikian kepada media selepas merasmikan Pesta Nelayan Menumbuk ke-20 2022 mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor di tapak Pesta Nelayan Pantai Mempakul Menumbuk. Dalam program ini, Datuk Muhammad Arifin turut menyampaikan bantuan enjin sangkut dan bahan peralatan insentif program ternakan ketam berasaskan komuniti kepada 5 penerima oleh Jabatan Perikanan Sabah dan bantuan 13 enjin sangkut oleh Ko-Nelayan kepada wakil penerima 3 daerah Kuala Penyu, Beaufort dan Sipitang. Pendidikan awal kanak-kanak penting dalam membangunkan modal insan cemerlang, seimbang dari segi rohani, jasmani dan emosi. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Negeri Sabah, Delin Let Belaun berkata pendedahan kepada kanak-kanak seawal 4 hingga 6 tahun akan membantu mereka mengadaptasikan diri terhadap persekitaran dan pergaulan sebelum melangkah ke alam persekolahan sebenar.
Katanya melalui program yang dilaksanakan Tabika Perpaduan, tenaga pengajar akan mendidik dan membantu dalam mengembangkan skil pergaulan, perkembangan dan potensi diri kanak-kanak untuk lebih yakin, bersemangat jati diri dan cintakan negara. Melalui Jabatan Perpaduan ini kita cuba melahirkan kanak-kanak yang mana mereka ini lebih bersedia melalui pergaulan dengan rakan sebaya, yang mana kita sedia maklum ya, kanak-kanak ini mereka perlulah mendapat sokongan daripada keluarga dan juga daripada guru-guru Tabika Perpaduan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Karnival Sukan Perpaduan Tabika Perpaduan Zon Bandaraya Kota Kinabalu, Penampang, Putatan dan Papar di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Tambahnya, JPNIN melalui 142 tabika perpaduan di seluruh Sabah juga komited membantu golongan B40 dalam mendapatkan pendidikan awal tanpa mengenakan sebarang bayaran. Malah JPNIN turut menyediakan pelbagai insentif seperti alat bantuan persekolahan agar golongan ini tidak ketinggalan menerima akses pendidikan. Justru beliau berharap ibu bapa memberi sokongan dengan melibatkan diri dalam program dianjurkan JPNIN. Seramai 560 pelajar tabika perpaduan dari 41 kelas melibatkan daerah Kota Kinabalu, Penampang, Putatan dan Papar menyertai Karnival Sukan tersebut. Baik, sekian dahulu perkembangan dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih dia atas perincian itu.